Apa khabar Ustaz Abdul Jalil? Alhamdulillah, saya sihat. Semoga semua hadirin hadirat juga sihat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang Ustaz sedang bersiaran di mana Ustaz? Mungkin ada Saya yang berada, saya berada di Turki, di sempadan Syria. Saya berasal daripada bandar Hatay. Hatay ini dia memang betul-betul dekat dengan negara Syria. Masya Allah. Ya, rumah saya 7 kilometer ke Syria. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri Ustaz sedikit ya, sebagai seorang tokoh yang Masya Allah sangat-sangat dikagumi. Ya, macam mana Ustaz boleh berfasih bahasa Melayu pun mungkin ada di kalangan Ya. kita tanya-tanya macam mana Ustaz boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan fasih. Jadi insya Allah Ustaz boleh cerita sedikit pengenalan Ustaz, biodata Ustaz, perjalanan hidup Ustaz secara ringkas insya Allah Ustaz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulina salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tıbbi bimedevaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sellimna ve sellim dinena ya arhamar rahimin. Yang berbahagia Ustaz Ashraf selaku moderator pada malam ini. Kalau ikutkan di Turki masih petang lagi, belum maghrib lagi. Ada 5 jam awal waktu di sini awal lagi. Semoga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya seperti yang dimaklumkan tadi asal daripada Turki, orang Turki. Nama saya Abdul Jalil Akar, surname saya Akar. Alhamdulillah sudah berkahwin sejak hampir 5 tahun. Ada seorang puteri saya. Alhamdulillah. 10 tahun saya bekerja di Yayasan Khairat Turki, Wakful Khairat Turki, dan Alhamdulillah 9 tahun, lebih kurang 9 tahun saya berkhidmat di Malaysia sebagai koordinator Khairat Foundation di Malaysia, dan saya sebagai fellow. Saya bekerja fellow di University Science Islam Malaysia di Institut Islam, dan saya Alhamdulillah sebagai advisor juga saya sumbang kepada Universiti Selangor Antarabangsa KUIS, kalau pendeknya KUIS. Walaupun saya punya jurusan perguruan bahasa Turki, tetapi sejak saya tamatkan pengajian saya sibuk dengan kerja-kerja dakwah dan pendidikan Islam. Mudah-mudahan sehingga nafas terakhir, bahkan sampai kiamat, saya insyaAllah doakan dan hadirin semua, kita ini berkhidmat untuk agama kita. Kita menjadi gambar yang terang, gambar yang jelas kepada Al-Quran. Jadi itu sahaja mungkin sedikit sebanyak tentang pribadi saya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Jalil. Jadi insya-Allah tanpa kita membuang masa, kita akan memulakan seminar kita. Ia kurang lebih dalam sejam yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Jalil. Kemudian kita akan buka lah sesi soal jawab seketika, kurang lebih dalam 15 ke setengah jam insya-Allah. Jadi tajuk kita pada malam ni, bagaimana sewajarnya mentakrifkan Al-Quranul Karim. Jadi tanpa membasa, dipersilakan Ustaz Abdul Jalil insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Quran kama tuhibbu wa tarda wa waffiqna li khidmatihi fi kulli anin wa zaman ala rasulina salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia Ustaz Ashraf selaku moderator pada malam ini. Seterusnya para asatizah yang saya hormati, hadirat yang dirahmati Allah, para pencinta Al-Quran semua,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi dan banyak selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam madrasah online ini. Mungkin walaupun kita punya sekarang masih belum diizinkan lagi kita buat program secara fizikal, tapi alhamdulillah masih ada peluang lagi kita buat online. Saya sangat bersyukur, saya sangat kagum kerana para hufaz yang sedang bersiaran dengan kita sekarang ni, dan ada juga rakyat Malaysia, sahabat-sahabat Malaysia yang cuba menghafaz dan menghayati Al-Quran. Saya sangat gembira kerana Quran bukan sekadar kitab yang kita bacakan tanpa memahaminya, dan kita sama-sama sentiasa akan cuba memahami apa sebenarnya Al-Quran, bagaimana sewajarnya mentakrifkan Al-Quran. Itu insyaAllah sama-sama kita akan usahakan. Jadi saya nak mula dengan satu ayat suci sebagai mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surah Adz-Dzariyat ayat 55, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada kita, nasihatilah, bagi nasihat dengan Al-Quran, sebab Al-Quran sangat bermanfaat, sangat memberi faedah kepada orang yang mendengar, orang yang membacanya, insya-Allah. Kita sedia maklum, kalau kita tengok tafsir ataupun para ulama macam mana mereka mentakrifkan Al-Quran, kan, kalau secara umum ia adalah firman ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah melalui malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf, disebarkan dari generasi ke generasi secara tawatur. Yani tak boleh dia macam ada keraguan dalamnya, tanpa rosak, yani takhlif, dan membacanya merupakan ibadat, dan yang merupakan kalam ilahi, yani kata-kata Allah terakhir kepada umat manusia, di mana manusia sendiri lemah dari menghasilkan sesuatu yang menyerupainya. Ini secara general, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya nampak yang ini general, tapi ada kita sudah tahu kandungan Al-Quran? Belum lagi. Kandungan Al-Quran itu pada zaman kursi yang saya tunjukkan dalam pembentangan ini, apa itu Al-Quran dan bagaimana sewajarnya mentakrifkan Al-Quran dalam kalimat ke-25 kitab Zulfikar dan Risalah Mu'jizat Al-Quraniyah. Mu'jizat Al-Quraniyah dengan 25 sudut. Dengan 25 sudut. Imam Badi'uzzaman Said Nursi sebagai ulama terkenal di Turki, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan beliau seorang berketurunan daripada Rasulullah SAW. Beliau sudah mengorbankan seluruh usianya untuk menjaga hakikat-hakikat Al-Quran dan menyebarkan hakikat Al-Quran. Beliau sendiri menyebut, saya akan membuktikan dan menunjukkan kepada seluruh dunia Quran adalah mentari yang tidak akan dipadamkan. Dan Badi'uzzaman semasa masih muda lagi beliau bersumpah dan sudah sebarkan hakikat-hakikat Al-Quran seperti 2 kali 2, 4. Memang beliau membuktikan Quran adalah kalam ilahi, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tajuk yang lain. Kita sekarang ni akan melihat apa sebenarnya Al-Quran, apa kandungan dia, dan dengan 25 sesuai ataupun selaras dengan nama kalimat itu, 25. So kita akan nampak 25 sudut dalam konteks kita nak mentakrifkan Al-Quran. Okey. Ustaz, setakat ni semuanya lancar kan? Suara secara teknikal semuanya okey ke? Alhamdulillah Ustaz, lancar. Okay. Alhamdulillah. Okey, baik.
Jadi pertama sekali Imam Badiuzzzaman menyebut Al-Quran adalah terjemahan abadi. Terjemahan abadi dari buku alam semesta yang besar ini. Kita melihat alam ini umpama satu kitab yang besar tapi tidak difahami, kan kurang kita fahami. Dan kenapa hari-hari ada hujan, dan kenapa ada matahari, kenapa ada bulan, kan kenapa ada banyaknya langit, kan semuanya diterjemahkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi kita. So seluruh alam semesta punya makna itu terkandung dalam Al-Quran. So kita boleh kata Quran itu adalah terjemahan abadi. Dia maksud abadi itu sentiasa akan terjemahkan pada kita. Al-Quran jangan kita rasa hanya kita akan baca di dunia ini. Bahkan di alam barzakh, di alam mahsyar, di alam akhirat, di syurga pun Quran masih akan dibacakan. Masih Quran akan terangkan pada kita alam ini. Kan? Alam, yani alam secara ringkas maksud dia alam benda-benda yang mentakrifkan pada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya satu ekor lembu pun ibarat satu alam. Manusia satu alam. Setiap manusia satu alam. So setiap alam, jutaan alam itu terkandung dalam Al-Quran sebagai terjemahan. Contohnya, kalau ada satu buku yang sangat bermakna, tetapi tidak ada penterjemah dia. Contohnya saya cakap dengan bahasa Türkiye sekarang. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Sizlere ben güzel hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Semua akan terkejut. Ustaz cakap apa ini? Dia cakap apa? Kita akan rasa ingin tahu, kan? Apa dia cakap tadi? So, bila dah ada terjemahan dia, kita akan tenang. Oh, dia cakap memang sungguh bermanfaat buat kita semua. Jadi, seperti itu juga, alam semesta, seluruh alam ini, dia ada makna yang tersirat, makna yang tidak diketahui directly. So, Quran membantu pada kita, wahai para pencinta Al-Quran, Quran membantu kita untuk kita memahami alam semesta ini. Kan Rasulullah SAW bawa pada kita cahaya ini, so melalui cahaya Al-Quran kita memahami alam semesta. Okey, nombor kedua, Imam Nursi dia menyambung, dia kata penafsir abadi pelbagai bahasa yang membaca ayat-ayat takwini. Yani Al-Quran menterjemahkan kepada kita kebenaran yang diberitahu oleh setiap makhluk di alam semesta dalam bahasa khas dirinya sendiri. Seekor lembu, seekor serigala, seekor singa, seekor rusa, ataupun apa-apa sahaja di alam tumbuhan dia ada bahasa sendiri. Seperti mana orang Melayu cakap bahasa lain, orang Turki cakap bahasa lain, tapi ada makna bila mereka bercakap. So, di alam semesta semua makhluk dia ada dia punya bahasa sendiri. Matahari punya bahasa itu, dia dengan cahaya itu, dengan warna dia, dengan kepanasan dia memaklumkan pada kita kudrat ilahi, kuasa ilahi. Tapi bahasa dia tak sama dengan manusia. Bahasa dia lain. Jadi, Quran selaku penafsir abadi pelbagai bahasa itu. Jadi bila kita kalau insya-Allah terlibat dengan Al-Quran, kalau kita bangun dan tidur dengan Al-Quran, so lama-lama lagi semakin kita baca Quran, semakin kita cuba memahami, insya-Allah kita akan baca makhluk yang lain punya bahasa. Misalan yang mudah sahaja. Satu ekor lembu, bila dia menghasilkan susu itu, sebenarnya dia bercakap dengan kita. Dia kata, wahai manusia, saya seekor haiwan yang bodoh, tidak ada ilmu, tidak ada pengajian seperti kalian. Saya tak pernah pergi universiti, kan? Tak pernah pergi universiti, tapi saya alhamdulillah menghasilkan susu yang sangat berkhasiat antara urat yang ada pengaliran darah dan antara satu urat lagi ada najis. Antara najis dengan darah
macam mana saya menghasilkan satu susu? So cuba bayangkan, wahai manusia, aku bercakap dengan kamu. Sebab untuk bercakap, tak semestinya kita ada bahasa yang sama. Kan? Yang lembu itu sebenarnya bercakap, tapi dengan bahasanya yang difahami dengan keadaan dia. Bahasa macam body language dia. Kan? Kadang-kadang ada orang tak payah pun cakap, kita faham dia ini sedih. Kita tengok dia ini macam gembira, dia tak pernah sebut pun. Dia tak ada cakap pun. Jadi Quran penafsir abadi untuk pelbagai bahasa, ayat-ayat takwini kan. Seperti yang saya sebut tadi, ayat itu benda yang menggambarkan ataupun memperkenalkan pada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali ayat-ayat Al-Quran kan, keajaiban mukjizat. Lepas tu semua makhluk yang membuktikan wujud dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga, kita melihat Imam Badi'i Zaman Said Nursi bagi tahu pada kita Quran penafsir buku alam ghaib dan alam syahadah. Ini bahasa bagi alam ghaib di alam syahadah. Alam ghaib maksud alam yang tidak nyata, yang tidak dapat dilihat. Tapi alam syahadah yang kita punya alam ini, alam syahadah. Kita sekarang ni melihat kan, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, kan, ada rumah, ada pokok. So ini kita berada sekarang di alam syahadah, masyhud, yang dia dilihat dengan mata sendiri. Tapi ada juga alam-alam yang tidak nampak, tidak diketahui oleh kita. So Al-Quran dengan ayat-ayat dia, dengan banyak surah dia kan, sudah maklumkan pada kita tentang alam ghaib itu. Contohnya syurga macam mana, neraka kan, alam barzakh, kemudian langit yang kita tak pernah sampai kan, bulan yang isi kandungan dia, semua itu laut-laut yang tak pernah kita sampai dalam laut itu kan. Sekarang ni ilmu sains masih tidak mencapai lagi. Ada bahagian di teras ataupun di bawah sekali kan laut, ada kamera yang tak boleh masuk lagi. Tapi Allah bagi tahu pada kita di sana ada makhluk macam mana kan. Subhanallah. So dia penafsir buku alam ghaib. Contohnya kita ada duta kan, macam Turki ada duta yang berkhidmat di Malaysia. Jadi beliau tidak duduk di negara dia sendiri, dia duduk di negara orang lain, tapi dia bercakap, dia jadi macam juru bahasa, dia jadi juru cakap untuk negara Turki atas nama Presiden Turki. Dia dilantik ke sana, so dia cerita pasal Turki, dia memperkenalkan Turki, sebab orang Melayu mungkin tidak semuanya kenal Turki, tidak ada hubungan yang kuat. So duta dia buat apa? Duta dia memperkenalkan Turki punya tempat-tempat yang tempat pelancongan, mungkin dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi social life, semua ekonomi dia bantu. Jadi Quran juga seumpama duta besar kan, dia datang ke alam ini daripada alam ghaib, sebab Quran pun kata-kata ilahi daripada Allah itu ghaib. Kita tak pernah nampak ilah Allah. Kan Allah Subhanahu Wa Taala hanya dikenali dengan fi'liyat, dengan perbuatan-perbuatan. Ya, dengan perbuatan kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat jelas kewujudan Allah, sangat jelas. Tetapi kita kenal tak pernah nampak, tak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. So Quran selaku duta besar Allah, yani kata-kata ilahi, so dia mentafsirkan buku-buku alam ghaib di alam syahadah ini. Sangat kita bertuah kan, hadirin hadirat. Sangat kita bertuah kerana Allah hantar kepada kita Al-Quran. Okey, yang keempat kita melihat di sini, saya rasa sekali tadi saya sebut, ya, bahasa bagi alam ghaib. Dia bahasa itu dia 3 dengan 4 sekali. Okey, yang kelima. Okey. Sekejap ya.
Maaf. Ustaz, slide nampak ke? Alhamdulillah Ustaz, nampak Ustaz. Okey, yang kelima insya-Allah, miftah, yakni kunci bagi hakikat-hakikat yang tersembunyi di bawah baris-baris perenggan peristiwa kejadian. Sekarang ni banyak benda berlaku kan di dalam kehidupan kita. Misalnya COVID-19. Sekarang COVID-19 satu peristiwa kejadian yang berlaku di baris perenggan kan, antara baris-baris perenggan alam ini. Sekarang ni kita nak faham kenapa dia berlaku. Apa hikmah dia? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi sudah hampir 2 tahun kan? 2 tahun lebih, bahkan 2 tahun lebih sekarang ni kita mengalami musibah yang sama ini kan. Jadi Quran dia selaku kunci, dia membongkarkan hakikat-hakikat yang tersembunyi di bawah kejadian misalnya COVID-19. Banyak juga, macam kadang-kadang kita ada diuji kan, kita diuji. So kalau kita tidak ada panduan dari Al-Quran, kalau kita tidak ada kunci, anak kunci Al-Quran, so kita tidak dapat membaca kenapa berlaku benda itu, kenapa saya diuji dengan perkara itu. Tapi kalau dah ada contoh dalam Al-Quran, kalau dah ada pedoman dalam Al-Quran, so baru kita membaca kan kejadian yang berlaku hari-hari itu kan. Contohnya kita semakin menua kan, kita tua, kita punya kesihatan hilang kan, kita sangat lemah. Kenapa aku sangat lemah? Kenapa saya masih ada banyak hajat? Kenapa hajat saya tidak habis? So Quran dia bantu. Quran dia cakap, wahai manusia, Allah menciptakan engkau daif sebab engkau sangat perlu sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau ni sangat fakir miskin sebab engkau sangat perlu kepada Al-Ghani kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Quran dia membantu pada kita untuk membaca hakikat. Khazanah khitabat azali lagi subhani, dan layanan kurniaan abadi lagi rahmani yang berasal dari alam ghaib yang berada di sebalik tabir alam syahadah. Yang Quran diibaratkan di sini oleh Imam Badiu'Zzaman Said Nursi seperti satu khazanah yang tersembunyi, harta karun, macam harta karun. Khitabat yani ucapan-ucapan azali, kerana Allah azali, yani tidak ada permulaan dia. Bagi Allah kewujudan dia tidak ada permulaan, dan abadi, maksud abadi itu yani tidak ada penakhiran kan. So Quran dia macam tolehan buat kita semua. Dia macam khitabat bagi kita. Untuk memahami perkara ini, saya nak bagi satu contoh. Abdul Hamid yang kedua, kan, khalifah antara khalifah-khalifah akhir Osmania. Beliau 33 tahun memerintah dunia Islam. Sultan Abdul Hamid yang kedua, sangat beliau seorang yang rajin, seorang yang cerdik, dan seorang yang memang cendekiawan dan takwa. Ya, beliau takwa. Beliau pada suatu hari ada seorang yang ada hasrat, dia mau jumpa Sultan Abdul Hamid, dan beliau dibawa ke hadrat beliau, depan beliau. Jadi dia kata, ya Abdul Hamid, saya semalam bermimpi Rasulullah SAW, dan Rasulullah berkata pergi ke arah Abdul Hamid dan bagi tahu dia hutang engkau kena dijelaskan, kena dibayar oleh dia, Abdul Hamidku. Dia kata tolong bagi tahu pada Abdul Hamidku, dia tolong bayarkan kamu punya semua hutang. Orang yang datang tu ada hasrat, dia muflis, dia kena bayar hutang banyak. Jadi Abdul Hamid sangat dia termenung. Tiba-tiba dia dengar tu, tapi dia punya para pembantu Abdul Hamid itu, mereka terkejut, orang ni gila ke, dia cakap apa kan. Tapi Abdul Hamid sangat dia termenung. Lepas tu dia tanya balik, dia kata Rasulullah cakap apa dalam mimpi? Dia kata bagi tahu pada Abdul Hamidku, dia
tolong bantu untuk kamu punya bayaran semua itu. Lepas tu seketika dia tunggu, sekali lagi dia tanya. Setiap kali tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, setiap kali orang tu jawab soalan Abdul Hamid, soalan yang sama, jawapan yang sama, tapi dia bagi satu dalam satu sarung tangan ke apa ke, dalamnya ada emas. Setiap kali dia jawab dia bagi. Lepas tu para pembantu dia itu macam mereka terkejut. Dia kata, wahai Sultan, kalau nak bagi semua emas ni, nanti tidak akan ada lagi emas Sultan. Dia kata, wallahi, kalau Rasulullah SAW sudah sebut nama saya dalam mimpi itu, dia kata, Abdul Hamidku, so sampai habis saya punya duit, saya akan bagi, dia kata. Jadi apa yang saya nak gambarkan di sini, Sultan Abdul Hamid, oleh kerana dia dilayan oleh Rasulullah dalam mimpi, sangat dia gembira, sangat dia macam berasa bertuah, kan? Sampai dia habiskan semua khazanah dia, semua simpanan emas dia untuk menyelesaikan orang punya problem itu. Jadi cuba bayangkan, Tuhan alam semesta bercakap, kan, menyebut nama kita, ya ayyuhan nas, kan, Allah, wahai orang-orang bertakwa, wahai orang-orang beriman. Allah cakap satu-satu dengan kita. So maksud saya, tolehan ilahi sentiasa atas kita kalau kita berhubung dengan Al-Quran. Kalau kita cuba memahami, cuba baca, cuba kaji dia, cuba sampaikan kepada orang lain, kan, Quran sentiasa akan menjadi bagi kita satu tolehan ilahi, satu layanan kurniaan abadi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita masuk kubur pun Quran akan muncul sebagai insan, sebagai individu bercahaya. Dia akan membantu kita untuk kita ke arah mana, dan Quran akan tolong pada kita. So oleh itu kita kena tidur dan bangun dengan Al-Quran, insya-Allah. Okey. Bagi zaman dia bagi satu contoh juga, dia kata setiap musim bunga adalah seperti sebuah gudang dalam gerabak kereta api. Ia akan muncul entah dari mana. Setiap kalau datang Turki, setiap tahun, dan Masya Allah banyak hasilan dikeluarkan dari ladang gandum setiap tahun, kan. Tetapi ladangnya tetap seperti dulu. Macam dia lurus je, kan. Tidak ada macam lubang-lubang, kan. Sepatutnya kita kan keluarkan banyak hasil. Sawah-sawah tidak pula jadi lombong macam kempis. Dari mana datangnya banyak hasilan yang dikeluarkan setiap tahun? Kita perlu tanya, dari mana datangnya banyak hasil tu, kan, di Malaysia. Saya sangat gemar makan durian. Saya sangat suka durian, makan durian. Jadi saya terkejut setiap tahun, kan, dari ghaib, kan, dari ghaib, daripada alam ghaib, kita nampak, Masya Allah, kita tiba-tiba bertemu dengan banyaknya durian, banyaknya. So mesti kita bertanya, dari mana ia semua datang? Dari mana? Siapa hantar pada kita? So Quran dia bagi tahu pada kita macam mana semua hasil, siapa hantar, kan, itu semua diberitahu pada kita, insya-Allah. Sekiranya kita menganggap bahawa setiap manusia memakan 2 roti setiap hari, orang Turki suka makan roti, macam orang Malaysia kan makan nasi. Rata-rata 7 bilion orang akan memakan 14 bilion roti setiap hari. 140 bilion roti pula dalam 10 hari. Jumlah yang lebih tinggi akan muncul dalam setahun. So, dari mana semua rezeki ini datang? Siapa yang bagi layanan yang baik ini kepada kita? Jadi, Quran dia cerita pada kita. Okey, yang ketujuh, peta suci alam dunia ukhrawi. Okay? Peta suci alam dunia ukhrawi. Kita sedia maklum kalau contohnya kita ada peta dunia, kan? Dalam peta dunia semua perkara secara kecil, semua negara-negara, kerajaan,
kan dimasukkan, contohnya satu peta politik kan yang maklumkan pada kita, yang menunjukkan pada kita negara-negara yang berlainan di seluruh dunia. So dia nampak kecil sangat. Turki pun nampak macam dia 4 segi yang sangat kecil. Mungkin beberapa bandar akan dimunculkan, ditunjukkan pada kita. So Quran juga dia ibarat satu peta suci alam dunia ukhrawi. Yani dia menggambarkan pada kita benda-benda yang di ada alam akhirat tu, tapi secara sangat macam secara ibarat macam mana ya, biji-biji, benih-benih. Dia tidak nampak semuanya sangat ternyata sangat jelas sebab dia peta. Kan peta itu tak boleh dia seluruh dunia tak boleh muat dalam dia. Hanya dia memberi gambaran pada kita. So Allah membawakan pada kita macam mana di neraka nanti akan ada siksaan, macam mana di syurga ada kan macam kurniaan ilahi, semua itu dia dipetakan pada kita dengan peta suci Al-Quran. Ya, Quran itu peta suci. Okey, kita sambung lagi, kita tengok Imam Nursi dia menyambung, melanjutkan penerangan. Kita masih bayangkan, masih kita berbincang tentang ta'rif. Apa itu Quran? Kan? Bagaimana sewajarnya kita nak mentarifkan Al-Quran? Masih kita cuba cari jawapan dia. So, beliau kata, qaulus syarih. Qaul syarih, sarih, yani satu kata-kata yang sangat jelas, yang menjelaskan. Tafsir wadih, yani satu tafsir yang jelas. Burhan, dalil yang qat'i, dalil-dalil yang sangat tepat. Dan penterjemah sati', dia buat macam melodi kan? Tafsir wadih, burhan qati', penterjemah sati', yani satu penterjemah yang sangat luar biasa, yang sangat ternyata juga bagi zat itu siapa? Allah. Sifat, asma dan urusan-urusan ilahi. Yani Allah itu siapa? Kan macam mana kita nak kenal Allah? Kan macam mana kita nak tahu asma al-husna? Kan Allah tu Al-Rahim, Al-Karim, As-Samad, kan Al-Jalil, Al-Azim, Al-Khabir. Semua itu urusan-urusan ilahi. Macam mana Allah mentadbirkan alam ini? Kan kenapa Allah mencipta kita? Hayat dunia, kan apa hayat dunia ini, apa sebenarnya? Kenapa saya berada di sini? Apa tujuan saya? Saya nak ke arah mana? Semua itu tuan-tuan, puan-puan, para pencinta Al-Quran semua, Masya Allah, Allah bagi tahu pada kita dalam Al-Quran. So, siapa memiliki Al-Quran, siapa yang cuba mengaji, memahami Al-Quran, so dia akan dapat jawapan semua ini. Kerana Al-Quran mempunyai ciri menjadi sumber pertama dan terbesar untuk kita mengenal Allah dalam semua aspeknya. Kita tak boleh tahu Allah. Allah tahu apa, kita tak boleh tahu. Tak tahu. Tapi nak kenal Allah boleh. Yani, para ulama menyatakan bahawa Allah tidak boleh diketahui, tapi Allah boleh dikenali. Kan? Lain makna dia. Kalau tahu satu benda, dari semua aspek kita dah macam tangkap dia. Tak boleh. Allah tak boleh diketahui, tapi Allah boleh dikenali. Kan? Dan antara ilmu kalau kita tengok di kalangan para ulama, mereka menyatakan ilmu yang paling masyhur dan paling berkesan adalah ilmu yang memperkenalkan pada kita Allah, yakni ma'rifatullah. Jadi kita kena memberi perhatian pada ilmu-ilmu yang membawa kita kepada kita lebih kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak bagi satu contoh. Kita melihat pada alam ini kan, contohnya satu tumbuhan apple, satu pohon apple. Sebab-sebab yang menghasilkan satu pohon ini, apple ini, sangat basic, sangat mudah. Tidak ada akal fikiran, tidak ada kesedaran, tidak ada tujuan dia. Tapi macam mana dia menghasilkan apple yang sangat sedap, berwarna-warni, kan ada warna yang orang tak boleh tiru, tak boleh orang tiru dia, kan.
Tak boleh tiru dia punya rasa, tak boleh tiru dia punya perisai dia. Subhanallah. So ini menunjukkan bahawa pohon itu tak boleh buat apa-apa. Matahari tak mampu buat apa-apa. Tanah tak mampu buat apa-apa. Tapi hasil dengan sebab bila dibandingkan, nampak jelas kan? Satu zat yang mempunyai asma'ul husna, kan, sifat-sifat yang sangat agung, mulia, dia yang menghasilkan kita. So kita belajar benda-benda ini melalui Al-Quran. Quran yang menceritakan pada kita. Kan Allah kan berfirman dalam Al-Quran, Astagfirullah billah, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak memandang pada unta, macam mana Allah ciptakan dia? Dan kita tengok unta ini kan dia, subhanallah, dia satu haiwan yang desain dia itu luar biasa, desain dia. Kalau kita tengok sekali dia minum 30, mungkin antara tuan-tuan ada yang pernah pergi umrah atau haji boleh melihat, sekali dia minum mungkin lama sangat dia boleh berjalan di padang pasir. Dan kalau dia duduk, dia punya lutut seolah-olah ada ekon sistem. Yani dia sejuk. Kalau kita duduk atas pasir, padang pasir yang panas tu, kita mesti akan terbakar kita punya lutut. Tapi lutut seekor unta tidak. Masya Allah. Lama dia boleh jalan, tak boleh dia letih sangat. Masya Allah. Banyak lagi kan kita tengok sudut-sudut berbeza, organ-organ dia, Masya Allah. So ini menunjuk, semua ini Quran dah cerita pada kita. Quran dia bagi kesedaran pada kita. Quran minta kita berfikir kan atasnya itu. Okey, yang ke-9, penemu khazanah maknawi nama-nama ilahi yang tersembunyi di bumi dan di langit. Nama-nama Allah disembunyikan di sebalik tabir sebab dan asbab. Kan seperti yang saya sebut tadi, Masya Allah, kan seekor lembu itu macam mana dia pandai menghasilkan susu yang orang tak boleh tiru. Orang Jepun pernah mereka mereka cuba menghasilkan susu melalui satu mesin, tapi mereka tak mampu, tak dapat, gagal. Mereka punya ujian tu, mereka punya usaha itu gagal nak buat. Jadi Quran dia ibarat penemu ataupun satu kata dalam bahasa Arab kasyaf. Kasyaf seperti mana kita ada detektor ataupun macam satu alat, bila kita letak, kita cari air contohnya, kita cari air, kita letak alat tu, kita tengok ada tak air di bawah tanah tu. Jadi dia tunjukkan pada kita. So Quran pun dia, bila kita baca Quran, bila kita cuba memahami, kita cuba kaji, Quran akan membantu pada kita untuk kita menemui nama-nama ilahi yang tersembunyi. Nama Allah Al-Adil, Al-Qadir, kan, Ar-Rahim. Cuba bayangkan kan pada ibu, seorang ibu dia bila lahir, sebaik sahaja dia lahir, seolah-olah di atas dada dia yang penuh kasih sayang, penuh syafaqah, Allah mengeluarkan susu yang sangat berfaedah untuk si bayi. Masya Allah. So bila dah ada Quran, kita akan menemui khazanah maknawi nama ilahi yang bernama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Sebab di sebalik dada ibu itu, kalau tidak ada kuasa Ar-Rahim, Al-Karim, kan, Al-Hakim, macam mana seorang ibu nak menghasilkan susu untuk anak dia? So itu semua itu ditemui melalui Al-Quran. Okey, yang ke-10, mungkin Ustaz Ashraf, saya ingat kita ada 15 minit lagi kan, harap semuanya boleh habis, tapi nampaknya macam susah juga. InsyaAllah saya akan cuba cerita pendek-pendek. Dalam jangka waktu 23 tahun yang singkat, kita tengok Nabi SAW buat satu revolusi kan dengan Al-Quran. Satu kaum yang penuh kejahilan. Mereka yang menanam anak mereka itu sendiri kan secara hidup.
mereka-mereka yang sangat zalim sentiasa berperang antara satu sama lain, tapi Rasulullah buat satu revolusi, nama dia Asrus Sa'adah, satu kurun yang penuh kebahagiaan, satu zaman kegemilangan itu. Jadi siapa mereka punya murabbi? Murabbi Rasulullah SAW siapa? Kita perlu tanya. Murabbi dia, yakni pentarbiyah, siapa yang mentarbiahkan Rasulullah sendiri dan semua umat Islam ketiga itu, dan Quran. Quran dia murabbi bagi alam kemanusiaan ini. Cuba bayangkan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quran, macam mana kita kan tengok pada zaman Abbasiyah, zaman Seljuk, kan zaman Osmania, Andalus, kan macam mana mereka itu menghasilkan satu tamadun yang besar. Macam mana mereka menunjukkan pada kita akhlak mulia. Sebab mereka berpegang teguh, mereka cium tangan murabbi mereka, iaitu Al-Quran. Dan mereka sentiasa berhubung dengan Al-Quran, kerana itu mereka sudah jadi lain. Kan? Tapi hari ini kita tengok kan, sejak kita jauh, kan, sejak Osmania jatuh, umat Islam kan sudah berpisah, umat Islam tidak begitu kerap kan memeluk Al-Quran seperti sebelum itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apabila kita bertemu dengan sekuat-kuatnya, apabila kita cium tangan Al-Quran betul-betul, insya-Allah akan berlaku satu masyarakat seperti masyarakat yang terlebih dahulu, kan umat Islam yang bahagia itu, insya-Allah. Okay, yang ke-11, hikmah hakiki bangsa manusia. Kita tengok kan ada dua aliran sejak umat manusia diutuskan ke dunia ini. Kita lihat ada hikmah, satu aliran nama dia falsafah. Sampai hari ini dan sampai kiamat akan ada satu jalan falsafah, jalan sains, jalan falsafah, dan ada juga jalan nubuwah, yakni jalan kenabian, jalan wahyu. Kan? Wahyu itu sebenarnya dia mengandungi ilmu sains, dia mengandungi ilmu duniawi, ilmu falsafah pun ada. Tapi jalan falsafah itu dia ikut nafsu dia sendiri, dia ikut ego dia. So hikmah hakiki bangsa buat bangsa manusia adalah Al-Quran. Al-Quran dia memusatkan perhatiannya pada makna buku alam semesta ini, menemukan hikmah yang sebenarnya dan mengajar manusia sehingga memastikan mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada tak bangsa yang berpegang teguh dengan Quran dia tak bahagia? Ada tak bangsa yang berpegang teguh dengan Quran dia tak tahu hala tuju? Ada tak dalam catatan sejarah bangsa yang tidak memeluk Al-Quran, yang memeluk Al-Quran dia tidak tahu macam mana nak uruskan, mentadbirkan dia punya negara. Masya Allah. So hikmah hakiki, hikmah tu yang hakikatul asya. Hakikat maknanya kebenaran. Kan? Hikmah itu kenapa? Kalau jawapan untuk soalan kenapa adalah hikmah. Macam contoh, Ustaz kenapa buat hari ini macam ni tapi sebelum ni tak pernah buat? Apa hikmah dia? Kan? Kita tanya, apa sebab dia? So, sebab-sebab hakiki semuanya dijelaskan pada kita dalam Al-Quran. Mursyid dan pemberi hidayah hakiki yang membawa keinsanan kepada kebahagiaan. Sekiranya seseorang yang mengembara di padang pasir, kalau tidak ada dia punya peta, kalau tidak ada dia punya kompas, macam mana kan dia akan tahu destinasi? Dia akan mesti tersesat dalam jalan itu, kan? So dia mungkin dianiayai, kan, penyamun dan tidak dapat memenuhi keperluannya. Tapi orang yang memegang Al-Quran, orang yang mengambil Quran sebagai kompas hidup, insya Allah dia akan tahu. Contohnya, apabila ada musibah, saya nak buat apa? Bila saya punya ibu sudah meninggal, saya nak buat apa? Quran dia bagi tahu. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan, apabila mereka menimpa musibah, mereka kata sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali. Dia dapat satu ketenangan. Lepas tu Allah kata innallaha ma'as sabirin.
Apabila ada satu ujian, kita kena sabar. So ada dah ada. Kita nak buat apa, semuanya dah ada. Itulah Quran punya peranan dalam kehidupan kita. Seseorang yang mempunyai mursyidnya boleh dilindungi dari bahaya dan mudah memenuhi keperluannya. Okey, yang ketiga, 13, matahari asas dan kerangka utama alam ma'nawi keislaman ini. Kan kita ada satu alam ma'nawi, alam kerohanian. Kita semua individu berlainan, lain-lain kita ada ma'nawiyat. Jadi dalam ma'nawiyat kita, dalam kehidupan ma'nawi atau rohani kita, kita kalau nak cari matahari dia apa, asas dia apa, kerangka dia apa, dasar dia apa, kan? Ya, itu dia Al-Quran. Al-Quran adalah mentari untuk dunia Islam sebagaimana matahari yang menerangi dunia. Al-Quran dia menerangi kita punya alam roh itu, alam ma'nawi kita itu. InsyaAllah. Mungkin Ustaz Ashraf beberapa lagi saya nak baca, mungkin tak sempat nak baca semua 25 itu. Okey, air dan cahaya bagi Islam. Air dan cahaya bagi Islam yang merupakan insaniyah al-kubra. Insaniyah. Islam itu keinsanan yang besar. Keinsanan hakiki itu dalam agama Islam. So, dalam agama Islam, apa dia punya air, apa dia punya cahaya? Dia Al-Quran. Ketika manusia maju secara rohani, dia berpotensi untuk melampaui peringkat malaikat. Aspek manusia dari sisi ini digelarkan sebagai insaniyah al-kubra. Insaniyah al-kubra. Jadi keinsanan yang besar boleh didapati ataupun boleh dicapai oleh individu melalui Al-Quran. Al-Quran akan meningkatkan kita punya darjat, insyaAllah. Buku syariah untuk manusia. Buku syariah. Al-Quran mengumpulkan segala ilmu, segala cerita, berita-berita, kan, berita-berita yang luar biasa itu, segala undang-undang, kan, buku syariah itu undang-undang. Kita semua dah tahu macam mana, kan, bila ada seorang individu kalau mati, macam mana hukum dia punya pewaris, kan, dia punya harta pusaka, kan, harta pusaka dia akan macam mana diagihkan, macam mana seorang wanita akan dapat, seorang lelaki dapat macam mana, kan, Quran dia dah bagi tahu kita. Walaupun sekarang undang-undang moden, walaupun dia nampak Quran tu tidak adil, nauzubillah, mereka nampak Quran macam tidak adil, kan? Kenapa dia bagi pada perempuan satu bahagian, tapi lelaki dia dapat 2 kali ganda? Kenapa berbeza? Macam dia nampak tak ada saksama, tak saksama. Padahal ada jawapan dia. Kan, dari zaman Said Nursi dalam Risalah An-Nur, dia jawab soalan yang dahsyat daripada para musyrik, para munafik. Kan mereka nak macam panggil apa? Nak mengelirukan masyarakat seolah-olah Quran punya satu undang ni tidak berbaloi. Padahal sangat berbaloi. Kerana Imam Nursi kata, seorang wanita bila dia kahwin, kan, suami dia akan bawa 2 bahagian, dia pun bawa 1. So dah sama. Ini hanya satu dia punya jawapan. Lelaki juga sama. Bila dia kahwin, dia mengambil seorang wanita, kan, dia ambil pasangan dia itu, dia pun bawa 2, isteri dia pun bawa 1. So di mana kita boleh kata tak ada keadilan? Dan lagi satu, daripada sejak awal, kalau seorang lelaki dia tahu adik perempuan dia pun akan dapat sama, dia tidak akan rasa syafaqah terhadap adik perempuan dia, kan, adik beradik dia itu. Jadi Quran dia oleh kerana Quran nak jaga hak wanita, jadi sejak Al-Quran turun sampai hari ini, kalau kita tengok, siapa sahaja kalau ikut hukuman Al-Quran ni, dia bahagia. Ya, apabila mereka tahu adik perempuan saya bila nanti kahwin, maknanya dia tidak akan bawa harta ayah saya ini kepada orang asing, orang lain. Ya, jadi dia gembira. Ini hanya mungkin beberapa sahaja jawapan yang memuaskan hati kita. Padahal Quran dia penuh dengan keadilan, kan? Buku syariah yang sangat adil, sangat membawa kebahagiaan.
Okey, mungkin saya nak berhenti dalam 16 ni, Ustaz Ashraf. Satu lagi saya nak baca ini. Satu slide lagi, lepas tu kita boleh berhenti untuk mungkin sesi soal jawab. Jadi Quran sebuah kitab doa. Kita belajar segala jenis doa daripada para anbiya dan doa-doa mustajab, doa-doa makbul daripada Al-Quran. Macam mana kita belajar Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kita dah tahu macam mana kita nak doa kepada Allah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan Islam dan golongkanlah saya dengan golongan soleh, para soleh. So kita belajar segala jenis kan, kerana Allah mengajak kita ini untuk doa. Kita datang ke dunia ini untuk iman dan doa. Allah nak minta kalau dua perkara yang paling utama untuk kita beriman, kita kena mengukuhkan iman kita kepada Allah dan hubungan antara Allah dengan kita. Lepas tu yang kedua doa. Jelas je. Dua perkara yang paling utama untuk kita. Bayangkan solat kita itu. Sebenarnya dia penuh dengan doa. As-salah. Salah itu sebenarnya dalam bahasa Arab, salah. Dia maksud dia doa. Okey. Lepas tu juga dia buku hikmah. Satu buku hikmah penuh dengan hikmah yang seperti kita jelaskan tadi. Yang 18 juga sebagai kitab ubudiyah, yakni pengabdian. Kita dah tahu nak mengabdikan diri pada Allah dengan apa? Dengan puasa, dengan zakat, dengan kalimah syahadah dan lain-lain kan. Semuanya kita tengok. Okey, lepas ni saya tidak mahu terangkan lagi, saya hanya nak tunjuk slide sebuah kitab perintah dan dakwah. Okey, yang 20 sebuah kitab zikir. Kita tahu zikir kita macam mana kan. Kitab fikir, kita boleh merenung banyak melalui kitab Quran ni. Banyak kita boleh berfikir, seronok berfikir dengan Al-Quran. Okey, kitab Al-Muqaddasah, kitab suci yang tunggal lagi menyimpulkan, mengandungi banyak kitab yang akan menjadi sumber. Macam dia satu perpustakaan. Dia kitab yang mengandungi seluruh ilmu itu, seluruh kitab. Ya. Okey, yang ke-23, kitab Samawi bab perpustakaan suci yang mengandungi ringkasan tiap-tiap risalah milik seluruh awliya, as-siddiqin, al-arifin dan muhaqqiqin bagi menerangkan setiap jalan, masyrab dan maslak mereka yang pelbagai yang selayaknya bagi kelazatan setiap masyrab yang mentanwirkan sesuai jalan mereka. So Al-Quran adalah biji benih pokok alam semesta, DNA bagi alam semesta yang merupakan insan al-kubra. Kesimpulannya untuk malam ini, Al-Quran mempunyai banyak rahsia yang perlu dirungkai dan hikmah yang tinggi. Ia diturunkan kepada manusia untuk menjadikan arah tuju hidup manusia itu berjaya dunia dan akhirat. Hanya dengan mengamalkan Al-Quran, kita akan nampak kebenaran Islam itu dan akan terbeza kehidupan kita dari yang tidak. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya untuk malam ini. InsyaAllah saya serah pada moderator kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan ke sesi soal jawab. Sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai soalan-soalan yang nak diacukan ya, pada panel kita Al-Fadhil Ustaz Jalil pada malam ni. Jadi Ana buka sedikit ruang dan masa untuk hadirin sekalian boleh bertanya kepada Ustaz Jalil. InsyaAllah pertanyaan tersebut mestilah di ruang lingkup tajuk kita pada malam ni Al-Quranul Karim, ataupun sekiranya ada soalan-soalan yang keluar sikit daripada tajuk pun dipersilakan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz terhadap ada kerajaan yang sangat anti dalam dunia ini, yang sangat anti kepada Al-Quran sehingga Al-Quran dikumpul dan dibakar. Contohnya apa yang berlaku di
Xinjiang ataupun nama asalnya Turkistan Timur. So actually apa background yang berlaku yang sebenarnya sehingga ada kerajaan yang mengambil tindakan begitu? Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, soalan yang sangat sebenarnya dahsyat kan. Kenapa satu kerajaan yang zalim kan? Kenapa mereka membakar dan kita nampak macam tak berlaku apa-apa pada mereka. Saya nak jawab soalan ni begini untuk para hadirin dan terutamanya untuk sahabat kita yang menyoal. Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini banyak perkara Allah tangguh. Contohnya kita nampak ada kadang-kadang orang, contoh Israel kan, dia banyak menzalimi pada orang-orang yang menjadi mangsa. Mereka menjadi mangsa, orang Palestin menjadi mangsa, tapi kita tengok kenapa masih kezaliman mereka itu berterusan. Sebab Allah tangguh mereka punya kesalahan besar ini ke mahkamah yang tertinggi. Kita sedia maklum, kalau ada kesalahan besar, tak boleh kita ini bawa mahkamah yang kecil-kecilan. Mesti kita tunggu ada mahkamah yang besar. Jadi oleh itu yang orang yang membakar Al-Quran tu, mushaf kan, mereka menzalimi pada umat Islam. Allah khabir, Allah tahu, Allah kenal, Allah boleh hentikan mereka punya ini. Tetapi Allah hakim, Allah maha bijaksana. So Allah Subhanahu Wa Taala tangguh perkara ini dengan hikmah yang banyak. Salah satu hikmah supaya umat Islam kita dapat kekuatan yang baru. Mana mungkin ada satu kerajaan yang sampai dia membakar kita punya mushaf, dia macam menghina kita. Kita kena, umat Islam kena bertegak. Kena kita dapat satu kesedaran. Saya rasa itu hikmah yang antara banyak hikmah, mungkin salah satunya lah. Ya, jadi itu yang nampak. Mungkin sekarang ni kenapa mereka buat sampai ini, sebab kalau seorang individu tidak ada iman, dia akan jadi haiwan mungkin lebih balhum adal, kan, mungkin lebih bawah daripada haiwan. Kalau seorang manusia tidak ada ikatan, kan, tidak ada relation antara Allah dengan dia, so dia akan lebih teruk daripada haiwan. Dia akan jadi macam itulah. So saya rasa kita jangan rasa macam ini, pegang teguh dengan Quran, kita cuba balas sama ada dengan tangan kita, sama ada dengan hati kita, dan sama ada dengan lidah, dan kita cuba balas kepada mereka insya-Allah. Padahal Rasulullah pun sebutkan apabila Jibril alaihissalam turun untuk melaknati, kan, menyiksa pada kaum yang lontarkan batu kepada Rasulullah, Rasulullah cakap apa? Ya Rasul, ya Jibril, mereka tak tahu. Mereka kalau tahu, mereka tidak akan buat. So, seorang individu kalau tidak ada kerohanian dia tidak, kalau dapat risalah dan cahaya daripada Al-Quran, mungkinlah dia, sebab manusia secara fitrah, dia sangat benci kepada perkara yang dia tak tahu. Manusia sangat secara fitri, secara fitrah dia, kalau tak tahu satu benda dia akan macam benci, dia tak tahu. Contoh, kita ini dipukul waktu terang hari, cerah, ada orang kita nampaklah dia pukul kita. Kita mungkin tidak akan sedih sangat, seperti kita ditampar ketika malam, kita tak tahu siapa yang tampar kita. Jadi kejahilan itu mungkin oleh itu mereka tak tahu, maka mereka menghina Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita pergi pada soalan yang seterusnya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, Ustaz bagi masa lagi sedikit lagi, kurang lebih 10 minit sesi soal jawab. InsyaAllah boleh ambil peluang ni, ya, kita sedang bertalaqi dengan seorang tokoh yang hebat. So sekiranya ada soalan-soalan yang boleh dikemukakan, InsyaAllah dipersilakan. Kalau dalam pembentangan tadi mungkin ada yang masih tak jelas pun boleh ditanya
sama ada kandungan dia ataupun soalan yang berkaitan. Okey, insyaAllah Ana rasa senyap tanda faham. Itu kaedah. Ya, Senyap tanda faham, tidak ada soalan pun insyaAllah tanda faham jugalah. Dan itu pun kita mengharapkanlah semua yang hadir pada malam ni jelas dan faham apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Jalil, dan secara peribadi saya penerangan malam ini memang sangat-sangat padat, macam-macam ilmu pengetahuan baru yang kita dapat pada malam ni. Jadi Ana mengucapkan terima kasih pada Ustaz Abdul Jalil yang sudi meluangkan masa yang bersama-sama dengan kita. Walaupun berbeza negara, beribu-ribu batu jauh jaraknya, tapi itulah kemudahan teknologi sekarang boleh menyatukan ya di antara kita yang sedang jauh ni. Kita mengambillah manfaat dengan teknologi yang ada ni untuk sama-sama kita mencari ilmu. Manfaatkan teknologi ni ke arah kebaikan insya-Allah. Jadi insya-Allah semoga segala perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Jalil pada malam ni dapat kita manfaatkan, kita mengambil sebagai satu ilmu baru dalam hidup kita untuk sama-sama kita mengamalkan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Jadi tak lupa juga nak ucapkan terima kasih kepada semua hadirin, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian yang sudi hadir pada malam ni. InsyaAllah Ana mengharapkan pada minggu-minggu hadapan lebih ramai lagi yang turut serta. Jadi boleh share memo berkenaan dengan seminar ini dalam mana-mana grup yang kita ada. InsyaAllah semoga berpanjanganlah seminar kita ini. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bertemu kembali di hari yang sama dan waktu yang sama dengan tajuk yang berbeza, iaitu tajuk Wibau Al-Quran sebagai Kalam Allah. Jadi Alhamdulillah, empat-empat siri ini mempunyai tajuk-tajuk yang sangat-sangat menarik untuk sama-sama kita mempelajari insyaAllah. Jadi Ana rasa untuk malam ni sekadar itu sahaja. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Abdul Jalil. Sekali lagi Ana ucapkan, kita bertemu kembali pada minggu hadapan di hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.